Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah Hati Arnawa, nombor matrik 1911099. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Sebelum tu anda perkenalkan nama pensyarah anda, iaitu Medan Nurhanis binti Amran yang mengajar pengajian Malaysia. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Pengenalan dekat sini, penumbuhan persekutuan dikemukakan oleh Franz Wertheimer pada tahun 1892 kepada Gubernur Negeri-Negeri Silat, Cecil Smith. Pada tahun 1893, Cecil Smith menghantar laporan kepada pejabat tanah jajahan mencadang penumbuhan persekutuan yang terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Pada 1 Julai 1895, Sultan tersebut menandatangani perjanjian persekutuan. Seterusnya, faktor-faktor penumbuhan negeri-negeri bersekutu. Faktor yang pertama yang kita dapat ke sini, pelaksanaan sistem residen telah menyebabkan residen dilantik di Perak pada November 1874. Pahang pula pada tahun 1888 dan Negeri Sembilan pula pada tahun 1865. Faktor kedua kat sini, residen dihantar sebagai penasihat untuk menasihati Sultan dalam semua hal kecuali hal-hal berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat. Faktor ketiga kat sini, kejayaan dan kegagalan menjadi tanggungjawab residen akibat berlaku ketidaksegeraman dalam pentadbiran di negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Kemajuan di antara negeri ini juga tidak seimbang kerana kebolehan dan cara pentadbiran residen berbeza-beza. Yang terakhir sekali, faktor yang terakhir, penumbuhan persekutuan akan mewujudkan kerjasama ekonomi, politik dan sosial. Lepas tu, menghadkan kuasa residen. Faktor pertama ada 3, tapi saya ambil satu lah. Pelaksanaan sistem residen telah menyebabkan pelantikan residen di Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Walaupun residen dilantik sebagai penasihat, mereka muncul sebagai kuasa paling berkesan kerana segala urusan pentadbiran dijalankan atas arahan residen. Okey, seterusnya pula masalah kewangan Pahang. Ada 3 juga kat sini. Dia ada banyak tapi saya ambil 3 yang saya akan menceritakan satu saja, iaitu British menduduki Pahang pada tahun 1886 di mana JP Roger menjadi presiden pertama. British mengambil Pahang dengan harapan Pahang mempunyai prospek ekonomi yang cemerlang. Okey, zaman penduduk Jepun. Pengenalan dekat sini, Jepun mula menyerang tanah Melayu pada 8 Disember 1941 dan dalam tempoh kira-kira 70 hari apabila ketua turus tentera berikat iaitu Lieutenant General Percival menyerah kalah kepada Parlimen Tentera Jepun iaitu Lieutenant General Yamashita Tomoyuki di Singapura pada 15 Februari 1942. Sejak itu tanah Melayu ditadbir oleh pihak tentera Jepun sehingga 15 Ogos 1945. Walaupun penduduk Jepun hanya selama 3 tahun 6 bulan, tetapi ia telah meninggalkan beberapa kesan sama ada politik, sosial dan ekonomi. Pada zaman penduduk Jepun, rakyat hidup dalam kesengsaraan, kezaliman dan kekejaman yang dilakukan oleh Kepetan yang amat ditakutkan. Kepetan ni dia seorang unit polis yang menangkap sesiapa yang disyaki menentang Jepun. Faktor-faktor penduduk Jepun di tanah Melayu ni ada 3, politik, lepas tu ekonomi dengan sosial. Politik kat sini ada banyak tapi kat sini saya akan menceritakan dalam satu sajalah. Penduduk telah menimbulkan kesedaran politik yang mendalam di kalangan penduduk tanah Melayu, terutamanya orang Melayu. Saya cerita bagi habis tu ya. Dalam menjalankan, yang kedua pula kat sini, dalam menjalankan pentadbiran, Jepun lebih mengutamakan orang Melayu kerana ia menganggap tanah Melayu ni adalah hak orang Melayu. Lepas tu yang terakhir kat sini, dasar Jepun terhadap orang India agak memuaskan sebab mengharapkan sokongan mereka dalam usaha menjayakan rancangan Jepun menguasai India. Lepas tu kat sini pula ekonomi ni ekonomi tanah Melayu ni dia bergantung pada ekspor biji timah dan getah, mengalami kerosakan kerana pengeluaran berkurang akibat peperangan dan juga dasar bumi yang hangus.
telah merosakkan pokok-pokok getah, kilang-kilang, lombor-lombor dan cetera perlombongan sebelum berundur dari tanah Melayu. Seterusnya pula, tanah Melayu ni juga telah terputus daripada pasaran antara biji timah dan getah kerana Jepun ni diharamkan ekspor kedua-duanya kecuali Jepun. Sosial kat sini, penduduk Jepun telah meninggalkan penderitaan kepada penduduk tanah Melayu. Orang Cina telah dibunuh dan dizalimi Jepun yang mengakibatkan mereka lari ke hutan. Mereka tinggal di dalam hutan dan menanam tanaman untuk bekalan makanan mereka untuk terus hidup. Penduduk Jepun juga telah mengakibatkan wujud permusuhan di antara orang Melayu dengan orang Cina akibat dasar Jepun dan berbeza-beza kaum tersebut. Hai sekali kat sini kesimpulan yang kita boleh dapat, penduduk Jepun di tanah Melayu ni depa beri pengajaran kepada kita. Sebab kita ni jangan mudah mempercayai kebaikan yang ditawarkan oleh kuasa asing yang ditawarkan kepada kita ni. Lepas tu kita tidak boleh bergantung kepada negara lain untuk mempertahankan kedaulatan negara kita sendiri. Sedangkan kemerdekaan yang kita kecapi sekarang selama 53 tahun harus dipelihara 54 tahun harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini saja pembincangan saya. Sekian, terima kasih.